Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Saudara-saudari, para pendengar Malam Mistik. Pada malam ini, Brother Fai akan sambung lagi kisah Kumantong bagian 7. Kisah yang datangnya daripada karya Larry Raphael. Kumantong 7. Chatri dirawat di hospital swasta terkemuka kerana mengalami sakit aneh yang luar biasa. Dia rebah pingsan kerana pendarahan teruk yang luar biasa. Segala paku, jarum dan rambut ditemui di kamar mandinya. Bilik air itu berlumuran darah pakat hitam kerana dia batuk. Hampir seluruh dinding tandas dilumur darah yang tersembur akibat batuk kuat Chatri. Dia pingsan hampir 3 hari lamanya. Dan badannya ditambah dengan darah kerana dia kehilangan banyak darah di dalam tubuh badannya. Tiada siapa menjaga dia dan tiba-tiba, "Awak sudah bangun? Baguslah. Nanti aku bawakan kamu makanan sedikit ya. Kamu perlu makan. Perut perlu diisi juga." Jururawat muda itu melayani Chatri dengan baik dan tersenyum sepanjang masa. Selepas memberikan dia ubat dan menyuntik jarum ke dalam tiub, dia keluar dan tidak lama kemudian muncul dengan hidangan bubur ayam suam. "Bubur ini bubur suam. Kamu kena isi perut dan makan perlahan ya, sebab perut kamu masih luka." Nurse yang peramah dan baik hati itu benar-benar menyenangkan hati Chatri. Dengan susah payah melayani, dia akan muncul on time, seakan tahu keperluan yang Chatri mahu. Tentu saja Chatri merasa senang kerana ada orang yang setia berada di sisinya. Hari demi hari, keadaan Chatri semakin memulih dipantau oleh doktor dan jururawat yang baik. Setelah sembuh, dia diizinkan untuk pulang dan seterusnya kena mengikuti sesi pemantauan seterusnya. Sebelum balik, dia sempat bertanya di kaunter, siapakah nurse yang selalu datang merawat dan bergurau dengannya. Hatinya seakan tertambat dengan kesopanan gadis tersebut. Kaunter hospital berkata, "Itu Tame Siratokpri. Mungkin sudah lupa. Dia tidak ini initial nama Tami
yang datang bersama ayahnya untuk memperjodohkan Chatre dengan Tami tempoh hari. Ya, dia benar-benar sudah tidak ingat. Mula saat itu, kepalanya pusing memikirkan tentang Tami. Dia teringat keikhlasan Tami menjaga dan merawatnya sampai sembuh. Ujian X-ray mendapati perutnya tidak ada lagi benda aneh yang pelik. Kononnya, kejadian ini ada dalam laporan ilmu perubatan. Cuma tidak diketahui asal-usulnya. Dia menulis surat dan menghantar secambak bunga kepada nurse bernama Tami Siratokpri dengan kata-kata yang menawan. Dia memuji kesungguhan Tami yang setiap masa hadir up to date untuk memenuhi keperluan dia. Dia tidak terfikir apa-apa yang negatif pun. Dia berfikir Tami adalah nurse yang punya hati seorang ibu yang baik. Dia menitipkan nombor handphonenya dan dengan nota, "Hubungi saya jika ada masa." Tami menghubungi ayahnya Siratokpri. Dengan rasa teruja, dia menceritakan bahawa Chatre seperti mula memandang dia dengan perasaan cinta. Ayahnya ketawa gembira. Dia mengatakan yang Tami harus menakluki hati Chatre dan seterusnya membalas dendam akan perbuatan keluarga Altis Shupuruk yang terkutuk itu. Tami menutup perbualan dengan ayahnya. Baginya, dendam tidak lama lagi akan berbayar dan harta keluarga Shupuruk bakal dimilikinya kelak. Chatre baru saja mau keluar ke tempat kerja apabila dia melihat abangnya Shakaron berlegar-legar di halaman rumah. Kerana terkejut, dia menghampiri Shakaron. Abangnya sudah kurus, badan penuh dengan luka, memiliki mata sayu dengan pandangan kosong, dan kepalanya berbalut kain pengikat luka. Shakaron melihat Chatre, cuba bersuara, namun suaranya tersekat di alam lain. Sebuah patung didirikan untuk dia oleh ayahnya, Tami. Leher patung itu ditusuk dengan jarum tajam agar Shakaron bisu dan tidak lagi boleh berbicara. Shakaron sebenarnya cuba memberi amaran kepada Chatre kerana dia melihat kumantong biru itu duduk bagai raja di atas bahu Chatre dengan senyuman mengejek. Abang tak apa-apa? Chatre menyentap tangan abangnya dan membawa dia masuk. Shakaron cuma ternganga dan memerhati kumantong itu yang mengulu-ngulu dia. Hati kecilnya berbicara. Masakan adiknya tidak menyedari kumantong itu duduk di atas bahunya? Shakaron duduk dan segera dilayani oleh pembantu rumah. Para pembantu rumah mereka adalah orang lama yang sudah bertahun-tahun bekerja untuk keluarga Shupuruk. Bahkan, salah satu ibu adalah paling senior dan sudah mahir kerja tangan rumah. Dia adalah Makcik Pang yang turut sama membesarkan tiga beradik ini sejak kecil. Oleh itu, dia amat berbeza dengan lain-lain pembantu. Dia bebas menyatakan pendapatnya dan ada kalanya lebih garang daripada anak-anak Tuan Shupuruk. Shakaron
resah dan gelisah kerana adiknya Catre sudah menjadi tumpuan makhluk biru tersebut. Dia amat yakin yang selepas ini giliran adiknya bakal menjadi mangsa setan biru itu. Namun, apakan daya? Suaranya tidak jelas. Seperti ada kuasa sakti mengekang tenggoroknya agar jangan lagi berbicara. Badannya terasa lemah dan dia mencuba namun tidak boleh. Makcik Pang rajin ke Wat setiap hari Rabu untuk bersembahyang. Dan sememangnya, dia telah menjadi rutinnya untuk berdoa demi kesihatan dan kesejahteraan sejak muda lagi. Sebelum balik, dia bertemu dengan seorang Sami dan meminta Sami itu menilik anak jagaannya Syakaron. Dengan amat terkejut, Tok Guru Sami memberitahukan bahawa hutang karma haruslah dijelaskan oleh Syakaron sebagai puncak kepada permasalahan ini. Oleh itu, sebagai memperbaiki karma, Syakaron perlu menjadi Sami agar di kelahiran kelak dia tidak berhutang untuk mengulangi karma tersebut. Makcik meminta pandangan dan nasihat bagaimana membantu Syakaron dan Tok Guru mengatakan Syakaron harus jadi seorang biksu agar dosa dan kesalahan terampun. Petang itu, dia membawa balik karangan bunga yang diberikan oleh Sami untuk memandikan Syakaron. Karangan bunga itu dibawa untuk menolak bala dan sial yang menguasai Syakaron. Pada malam hari, Syakaron merasa lega dan mampu bergerak dengan baik. Dia merasa syukur kerana air bunga yang dibuat oleh Makcik Pang memang mujarab. Dan tiba-tiba, Kumantong kecil tiba-tiba menjelma di bilik Syakaron. Dia dengan bengis menghunus sebilah pisau. Dengan laju, dia melompat ke katil Syakaron, tempat di mana Syakaron membaringkan dirinya. Gigi ikan hiunya digesel-gesel. Dan mengeluarkan bunyi seperti bilah pedang yang diasah tajam. Dengan senyuman yang mengerikan itu, darah bercucuran keluar dari mulutnya. Dia berjalan lagak seekor anjing garang dan melibas-libas pisau ke udara. Ayah, berikan aku nama. Berikan aku nama. Syakaron tentu saja merasa ketakutan. Tiba-tiba pula dia mendapat kekuatan berkata-kata kepada Kumantong jahat tersebut. Aku tidak kenal kamu. Pergi, pergi. Sambil menolak-nolak Kumantong berkuasa sakti tersebut. Makcik Pang mendengar keriuhan dari dalam bilik Syakaron dan dia dengan beberapa orang pembantu rumah bergegas menuju ke bilik Syakaron. Ketika mereka hampir tiba, bilik Syakaron terkuak dengan kuat. Kedebung. Dan Syakaron melarikan diri, lompat dan berlari sekuat tenaga ke arah luar rumah. Tahan dia! Tahan dia! Makcik Pang memerintahkan kepada beberapa orang pengawal yang bertugas di pagar rumah menangkap Syakaron. Namun sia-sia. Kelajuan Syakaron mengatasi mereka. Syakaron memanjat pagar rumah dan keluar meninggalkan rumah tersebut. Inilah kali pertama setelah hampir setahun Syakaron bersikap agresif dan melawan dengan keras. Pengawal rumah mengejar Syakaron.
Hujan lebat dan guntur bersabung bertali arus. Pokok-pokok bergoyang ditiup angin kencang. Syakaron melihat Kumantong itu melompat-lompat gembira, menghayun-hayun bilah pisau sambil mengajarnya dari belakang. Syakaron bertekad membunuh diri daripada mati percuma dibuli makhluk setan yang terlihatkan itu. Baik dia terjun di sungai yang mengalir deras, badai kuat bertiup dan para pengawal berteriak, "Tuan, jangan!" Semuanya sia-sia belaka. Syakaron yang tidak pandai berenang itu hanyut di bawah arus deras. Bush! Patung puja Syakaron terbakar. Ayah Tani tersenyum melihat patung puja Syakaron terbakar hangus. Dia tersenyum puas. Sudah selesai tugas kedua. Syakaron baru saja diusainya dengan sengsara. Ketawa dia berdekah-dekah. "Mampus kau anjing! Mampus kau!" Berita kehilangan Syakaron terpapar pada akhbar-akhbar berarus perdana. Ramai menyatakan simpati kepada keluarga Alti Syupuruk dengan tagline sedih dan kata-kata memberi semangat. Chatre terkejut mendengar berita yang polis dan pasukan penyelamat dalam gerakan mencari Syakaron yang hanyut di sungai teratai. Dia mendengar kabar berita tersebut melalui panggilan yang dibuat oleh Cik Pang. Dia bergegas meninggalkan Tami dalam makan malam di sebuah restoran mewah Itali. Sudah tentu, peritnya hati Tami ditinggalkan begitu saja. Dia menghubungi ayahnya dan memaki-maki bapaknya itu dengan kata-kata kasar dan kasar. Ayahnya mohon Tami bersabar. Sekarang cuma tinggal 2 tapak merebut cinta Chatre. Dia baru saja menghabiskan riwayat Syakaron Nalastik Syupuruk. Teramat gembiralah Tami mendengar kabar tersebut. Ayahnya ketawa berdekah-dekah mengenang nasib yang menimpa Syakaron. Dia sudah berjaya menumbangkan 2 ahli keluarga Syupuruk. Dan kali ini menunggu masa menghabiskan ibu mereka, Visaya Karangi, dan kakak Chatre, Sampri Alti Syupuruk. Selama berhari-hari usaha mencari mayat Syakaron menemui jalan buntu. Pasukan penyelamat tidak menemui mayat Syakaron. Banjir besar mungkin sudah menghanyutkan dia jauh ke hutan. Namun, usaha demi usaha, bahkan operasi besar-besaran melibatkan pasukan tentera laut di Raja Tai, tetap gagal menemui jejak Syakaron. Syakaron lenyap di bawah arus sungai teratai. Kita akan bersambung ke Kumantong yang ke-8. Sekian daripada Larry Raphael. Terima kasih, Brother Fai. Peace, no war.